Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Maaf kerana malam ini saya agak terlewat sedikit live. Bukan terlewat sedikit, terlewat banyak sebenarnya. So bagi siapa yang masih belum tidur ni, bolehlah dengarkan live saya dulu. Bagi yang dah tidur tu, teruskanlah tidur anda. Mungkin esok boleh tengok lagi live ini, insyaAllah. So mohon maaf di atas kelewatan yang kita ada, insyaAllah. Jadi seperti biasa, kalau kita nak live ni, saya mohon pada rakan-rakan untuk terus sharekan kita punya video. Saya nak tengok audio dulu, okey ke tidak? Okey, audio okey, should be okey. So kita dah dapat audio. So harap kawan-kawan dan kawan-kawan sekalian bolehlah terus share video kita pada malam ini, insya-Allah. Mohon maaf kerana saya dah katakan tadi, saya agak terlewat sedikit live kerana saya ada urusan lain dekat luar tadi, menyebabkan saya terpaksa utamakan kerja tersebut. Okey. Utamakan dulu kerja tersebut, insya-Allah. Salam reformasi. Terima kasih daripada Alustar. Terima kasih lawan tetap lawan, kawan-kawan sekalian. Terima kasih yang bersama dengan saya, yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang orang kata apa, LTL, Kuantan, LTL semua. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan kita pada malam ini. Mohon maaf kalau saya agak terlewat sebabkan oleh apa orang kata, hari urusan-urusan yang saya nak kena maintain, kena pergi, insyaAllah. Jadi sebelum itu, kita mohon kepada kawan-kawan semua untuk live pula, untuk share dahulu. Share dahulu kita punya live ini. Semoga ada manfaat dia, semoga ada kita punya, orang kata apa, ada benda yang kita boleh kongsi, kita boleh dapatkan bersama, kita boleh share bersama informasi-informasi terkini dan mengenai analisa-analisa yang kita ada pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih. Saya kena tunduk ni sebab saya nak kena share dengan grup-grup saya dulu. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang nampak saya tengah tunduk macam ni kan. Ini saya kena share. Saya ada banyak-banyak grup yang saya kena share ni. Terutama grup Bina Negara saya. Grup Bina Negara saya pun agak banyak juga. Jadi itu menyebabkan saya kena share lagi banyak pada grup-grup Bina Negara saya. Alright. Terima kasih LTL Sabah. Salam reformasi Rashidah. Terima kasih Pematang Pauh LTL, Pematang Pauh. Terima kasih kepada Pematang Pauh yang masih juga bersama kita. Daripada Pematang Pauh, Asri Ismail juga sabar menunggu. Asru Afandi, terima kasih. Frederick Lau, terima kasih Frederick. Mohon kemaafan kerana agak terlewat sedikit malam ini. Janjinya pada pukul 10, sekarang pukul 11.30 dah. Sebab kita ada urusan-urusan lain, kita menyantuni tempat kita, cabang kita, kita menyantuni kita punya apa orang kata, rakan-rakan kita di tempat lain. Itu menyebabkan saya nak kena buat live dahulu. Saya kena pergi menyantuni mereka dahulu sebelum saya buat live. Zahai Mizan Zainal daripada Johor, terima kasih. Salam dari Banting, reformasi lewat live. Yelah, itulah terpaksa tadi. Lawan tak lawan, insyaAllah. Selamat malam Lim Tian Hao. Oh, lama Lim Tian Hao. Jamilah Tahir dan Memarsi dan Melaka, terima kasih. LTL, lawan tak lawan, hashtag. Kedah banyak tempat banjir Allah, itulah dia. Sekarang ni musim ni, bayang lepas LTL. Terima kasih. Terbaik Is Juning Jul. Terima kasih Fu Yong Chai, Melaka. Lim In Kim. Terima kasih Helmi Nasir. Waalaikumsalam. Lawan tak lawan, insyaAllah. So saya mohon kepada rakan-rakan supaya kalau boleh kita share live pada malam ini, atas tujuan supaya kita dapat lagi berkongsi informasi yang kita ada, insya-Allah. Melaka clear. Now, hari ini timbul satu kenyataan daripada saudara Lim Guan Eng mengatakan bahawa pilihan pertama mereka adalah berkenaan dengan Perdana Menteri adalah masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata pilihan pertama adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menunjuk majoriti, sebaliknya Syafiee Abdal yang boleh menunjukkan majoriti, maka dengan itu dia mengatakan kita kena pilih Syafiee Abdal sebagai Perdana Menteri. Now, benda ini ditemplak oleh YB Nurul Izzah dan juga Ketua AMK Penerangan Sabah, iaitu saudara Razif.
Dan hari ini menyatakan bahawa, terutama Nurul Izzah mengatakan, ini adalah pertandingan pilihan raya negeri. Tidak ada kena-mengena dengan pusat. Bukan PRU pun. Dan bukannya apa orang kata, pilihan raya umum pun. Bukan nak memilih parlimen pun. Ini hanyalah satu pilihan raya negeri dan tidak ada kena-mengena pun dengan pilihan raya umum. Dan kita seperti yang kita ketahui, pilihan raya umum ni adalah pilihan raya menentukan jawatan Perdana Menteri. Pilihan raya negeri menentukan jawatan Ketua Menteri, Menteri Besar dan sewaktu dengannya kan. Tetapi kalau kita tengok, kenapa nak membicarakan soal Perdana Menteri di acara di mana Menteri Pilihan Raya Negeri diadakan? Itu menjadi persoalan utama kepada perkara seperti ini. Jadi dia membawa kepada satu cerita yang sangat besar apabila kita menyentuh erti setia kawan, hashtag setia kawan. Dan hashtag yang saya popularkan dulu, hashtag setia kawan. Dia menyentuh satu persoalan yang sangat besar. Dia dua perkara. Satu persoalan dia, adakah Pakatan Harapan mampu bertahan sekiranya sikap Presiden DAP dan Presiden Amanah masih lagi sebegini. Itu yang pertama. Di mana Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR dah jelas akan apa arah tujuan, bagaimana mereka melakukan, di mana mereka melakukan, itu jelas. Tetapi adakah sikap Ketua Menteri Presiden DAP dan juga Presiden Amanah itu serupa? Sehingga kan kalau kita tengok hari ini, semalam kita tengok ada video yang viral berkenaan dengan Husam Musa yang bercakap seolah-olah dia ada satu camp lain di dalam Amanah, menyentuh perihal tentang sebenarnya tidak ada pilihan lain bila kita menyebut soal mandat rakyat. Mandat rakyat ialah menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Kerana itulah mandat rakyat sewaktu kita menandatangani perjanjian selepas berhadir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah mandat rakyatnya. Di samping mandat rakyat berkenaan dengan manifesto. Jadi kalau kita tengok macam tu, dia menimbulkan satu polemik ataupun dua persoalan utama. Pertama, persoalan mengenai keabsahan, relevansi Pakatan Harapan itu sendiri dalam menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Ini saya akan sentuh. Adakah dia boleh bertahan ataupun dia akan berkubur sebagaimana berkuburnya Pakatan Rakyat suatu masa dahulu. So kalau kita tengok, adakah itu yang berlaku ataupun bagaimana? Dan mampukah parti-parti ini bergerak sendiri? Saya bukan bercakap tentang Amanah dan DAP saja, tetapi saya juga bercakap tentang Parti Keadilan itu sendiri. Mampukah ia berdiri sendiri? Can it stand the test of time? Bolehkah dia berdiri di atas ujian masa? Mampukah dia mengharungi suasana? Now, bila saya bercakap tentang perkara ini, saya harap ahli-ahli parti dalam DAP, dalam Amanah, dalam PKR mengambil perkara ini secara positif. Jangan melihat dia sebagai satu kutukan. Jangan melihat dia sebagai satu, orang kata, amaran. Jangan melihat dia sebagai satu perkara yang boleh merosakkan apa-apa hubungan sekalipun. Setiap sesuatu perkara itu lebih elok sebaiknya kita melihat dalam konteks yang positif. Now, kalau kita melihat dalam konteks yang positif, dalam konteks yang orang kata apa, yang lebih sejahtera, jadi kita akan dapat mampu untuk menggerakkan kita punya jentera, kita punya pemikiran, kita mampu menggerakkan kita image dan branding kita ke depan. Kita kena faham bahawa Pakatan Harapan 2018 takkan sama dengan Pakatan Harapan PRU 15. PRU 14 takkan sama dengan PRU 15. PRU 14 tak sama pun dengan PRU 13 dan seterusnya. Sebab itu kita tidak boleh berharapkan kepada image yang sebelum ini. Kita kena membentuk gagasan dan wawasan baru. Saya bagi tahu contoh paling utama apabila masyarakat, apabila pengundi 18 tahun sudah boleh mengundi, kita akan melihat satu jalur dan juga gelombang pengundi yang mempunyai corak fikir, aras pemikiran yang berbeza dengan pengundi-pengundi sebelum ini. Jadi kita tak boleh nak gunakan satu pola yang sama untuk pengundi-pengundi yang ada sebelum ini. Sebab itu saya kata persoalan ini menimbulkan dua persoalan utama. Pertama, mampukah Pakatan Harapan itu bergerak sendiri, bertahan dalam keadaan yang ada sekarang, atau adakah ia akan berkubur? Dan adakah boleh membentuk kerajaan tanpa PKR? Hanya dengan pejuang dan warisan? Mengapa ada opsi lain kalau betul setia kawan? Itu persoalan yang kita nak bawa pada malam ini. Now, pertama sekali kita menyentuh mengenai Pakatan Harapan itu sendiri.
kajian demi kajian telah dilakukan dan terkini adalah kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center berkenaan dengan image Pakatan Harapan daripada segi positivity dia. Maksudnya persepsi rakyat, persepsi pengundi terhadap Pakatan Harapan berbanding dengan Mufakat Nasional, berbanding dengan Perikatan Nasional, berbanding dengan parti-parti yang lain. Now, Merdeka Center tidak boleh download daripada Merdeka Center punya poll. Merdeka Center tidak melihat komponen parti. Merdeka Center melihat kepada gabungan parti. So, dia melihat Pakatan Harapan, Mufakat Nasional, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, saya rasa dia tak tengok. Barisan Nasional dia tengok. Jadi, daripada kajian tersebut mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempunyai banyak negatif berbanding dengan positif. Berbanding dengan Perikatan Nasional. Mufakat Nasional itu pun lebih tinggi daripada Pakatan Harapan. Dia tidak melihat daripada aspek individu parti, komponen tersebut, tetapi dia melihat coalition itu as a whole. Kemudian kajian ini juga dibenarkan oleh kajian Rafizi Ramli sebelum ini yang telah mengadakan satu kajian dan mengatakan bahawa pada selepas PRU ke-14, sokongan orang Melayu kepada Pakatan Harapan dah mula nampakkan trend menurun yang drastik. Trend menurun yang drastik. Pada waktu itu Pakatan Harapan memerintah. Begitu juga trend menurun di kalangan golongan masyarakat Cina dan juga India. Namun Cina dan India ni menurun ni tidaklah sedrastik sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan. Dan walaupun benda ini dinyatakan oleh Rafizi tetapi dia ditolak begitu saja. Ternyata apa yang Rafizi sebut itu benar. Apabila pada Tanjung Piai dan juga di Semenyih, kedua-dua ahli bersatu di mana incumbent maksudnya mereka menang sebelum ini telah kalah dengan teruk. Itu yang kita dah tahu cerita tersebut. Kita tak payah cerita di kawasan seperti Rantau. Rantau itu kawasan BN ataupun Slim River itu kawasan BN. Kita bercakap tentang kawasan di mana incumbent, maksudnya dia menang sebelum itu. Dia telah menang sebelum itu, telah dikuasai sebelum itu. Namun begitu pada pilihan raya yang tidak lama, bukan 10 tahun pun. Lebih kurang daripada 1 tahun, kurang daripada 2 tahun, berlaku pilihan raya, tiba-tiba Tanjung Piai 15,000 kalah. Semenyih kalah. Dalam keadaan kerajaan pada masa itu berkuasa. Mengindikasikan apa? Kita kena faham satu perkara. Apabila Pakatan Harapan itu diwujudkan, sejak daripada kewujudan dia, tidak pernah Pakatan Harapan itu bertanding dalam pilihan raya. Logo Pakatan Harapan itu tidak pernah dipertandingkan. Nama Pakatan Harapan itu disebut tetapi tidak pernah dipertandingkan. Kalau kita tengok, yang dipertandingkan dalam PRU ke-14 adalah Parti Keadilan Rakyat. Logo Parti Keadilan Rakyat. Hanya di Sabah dan Sarawak di mana logo Parti Keadilan Rakyat itu tidak digunakan oleh DAP di Sabah Sarawak dan juga Warisan di Sabah. Selain daripada itu, seluruh Malaysia menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat. Dan terbukti dengan menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat itu, maka rakyat menerima dan mengubah. Tak boleh kita menafikan fakta ini. Ini fakta yang tak boleh nak dinafikan. Kita boleh kata kita letak calon itu, kita letak calon ini daripada parti itu, daripada parti ini. Tetapi hakikatnya, seluruh Malaysia, amanah DAP kecuali Sabah dan Sarawak, telah menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat. Itu kita kena take into account. Adakah tak pernah lagi ada orang mewujudkan satu kajian khusus berkenaan dengan imej Parti Keadilan Rakyat di kalangan rakyat? Tak ada. Merdeka Center dibuat kajian tentang Pakatan Harapan. Invoke pun buat tentang Pakatan Harapan. Tak ada orang buat kajian tentang Parti Keadilan Rakyat. Itu sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Adakah simbol setiap parti itu, kalau ada Merdeka Center ke IDE ke Invoke ke, boleh buat satu kajian khusus berkenaan dengan apa orang kata, kalau sekiranya parti-parti ini bertanding secara individu, persoalan, kalau sekiranya parti-parti ini bertanding secara individu, menggunakan logo mereka sendiri, adakah rakyat akan boleh atau tidak boleh menerima mereka lagi? Itu persoalan yang kita nak kena bangkit. Kenapa saya nak bangkitkan soalan tersebut? Ini yang pertama kita nak bagi tahu. Pertama, itu saya kata tadi, Pakatan Harapan tidak digunakan. Dan setelah nama Pakatan Harapan itu tidak digunakan. Logo Pakatan Harapan itu tidak digunakan. Kecuali dalam PRK, bersatu guna dalam PRK di rantau, PRK lah, kecuali PRK. Dan PRK ni kita tengok bukanlah menyeluruh. I think PRK ialah di PRK, pilihan raya kecil digunakan. Dan akhirnya kita tengok daripada segi, saya rasa kecuali DAP dan juga keadilan. Keadilan dia guna bendera sendiri ke? Saya tak rasa, dia guna Harapan lah, saya tak ingat.
Saya tak ingat yang tu. Masa tu saya tak ada. Dia guna harapan. Yes, dia guna harapan. So dalam keadaan itu pun kalah dekat rantau lah. Masa tu yang income banyak adalah UMNO. So daripada situ kita tengok bahawa apa yang saya nak bawa di sini, tidak ada satu branding khusus selepas menang sehinggalah pada masa sekarang ini untuk memperkenalkan logo Pakatan Harapan, untuk memperkenalkan nama Pakatan Harapan, untuk melihat Pakatan Harapan sebagai satu coalition yang kuat. Sebab apa? Saya nampak bahawa sejak daripada kekalahan, kejatuhan kerajaan semenjak 5 bulan, 6 bulan lepas, pada bulan Februari, bermula pada bulan Mac, menjadi Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. 7 bulan sudah berlalu. Usaha untuk nak menggunakan logo Pakatan Harapan itu semacam tidak ada. Ya, PRK itu ada, tapi saya memaksudkan memperkenalkan logo itu di seluruh Malaysia. Kita ada di setiap negerinya apa orang kata working committee ataupun ahli-ahli Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan dalam erti kata konteks untuk memperkenalkan logo, untuk ada satu coalition, ada satu badan untuk membincangkan, untuk bekerja sama. Contohnya seperti cyber troopers mereka. Contohnya seperti ahli-ahli jentera, jawatan kuasa mereka. Bekerja untuk memperkenalkan Pakatan Harapan itu sebagai satu coalition itu nampak tidak ada. Nampak agak loose, sangat kurang. Jadi menyebabkan image itu benar bahawa pada dakwaan Merdeka Center, daripada segi image semakin menurun sekarang ini. Daripada segi pengetahuan orang tentang parti, tentang logo itu semakin menurun sekarang ini. Kita kena faham bahawa demografi dan pola pemikiran rakyat terhadap satu-satu parti itu berubah dalam tempoh masa 6 bulan sahaja. Kajian mengatakan bahawa dalam masa tempoh 6 bulan, pola pemikiran rakyat boleh berubah, swing 180 darjah dalam masa 6 bulan saja. Jadi kalau 6 bulan itu kita tidak mampu untuk memperkenalkan logo kita sebagaimana Barisan Nasional, sebagaimana Fakat Nasional, sebagaimana Perikatan Nasional, maka dalam keadaan itu kita akan ketinggalan di belakang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu bila ada orang tanya kepada saya, mampukah kita menang pilihan raya umum? Soalan saya, mampukah kita buat kerja? Itu soalan saya. Soalan saya, kemampuan kita buat kerja itu tahap mana? Jangan hanya bersetakat bercakap di dalam di dalam WhatsApp, di dalam Facebook, di dalam Twitter, di dalam media sosial saja. Kita kena menyantuni bagaimana pula tempat-tempat yang tak ada internet. Orang kata ramai orang tengok live saya. Saya pergi ke tempat saya bertanding, insya-Allah kalau saya bertanding dicalonkan di situ, banyak orang dekat situ tak pernah dengar pun nama saya. Sebab apa? Kampung yang saya pergi tu internet pun tak ada. Jadi macam mana kita nak memperkenalkan di tempat yang mana internet tak ada? Bagaimana kita nak memperkenalkan diri dari tempat yang mana social media itu tak berkembang? Dan ada pun tempat yang ada social media, yang ada internet, mereka lebih mudah, lebih senang untuk nak bercakap tentang katakanlah game, PUBG dan sebagainya. Tentang Mira Filzah pergi kahwin. Tentang artis itu, tentang artis ini, tentang gosip terbaru, tentang gosip terkini. Itu yang mereka concern. Tetapi apabila menyentuh persoalan utama, persoalan kepada politik, persoalan kepada keperluan rakyat, persoalan kepada apa yang rakyat perlukan, apa yang rakyat perlu tahu, yang tu agak kurang. Kita agak kurang going on the ground. And saya bukan bercakap tentang DAP sahaja, tentang amanah sahaja. Saya juga bercakap tentang Parti Keadilan Rakyat. Saya bercakap tentang semua komponen Pakatan Harapan. Sebaliknya, hari semalam, kalau kita tengok, ada di antara pimpinan DAP, ada di antara pimpinan Amanah, lebih suka bercakap tentang persoalan, Anwar ke Syafiee Apdal yang kena jadi Perdana Menteri? Daripada kita bercakap tentang persoalan Pakatan Harapan. Kita tahu warisan tak bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi sekarang ini, kita ni masih lagi nak membela orang yang tidak dalam Pakatan Harapan, atau sepatutnya usaha kita gemblengkan untuk menguatkan Pakatan Harapan. Itu persoalan dia. Kalau kita masih lagi usaha kita untuk nak menaikkan orang yang bukan ada dalam Pakatan Harapan demi kerana nak berkuasa, bagi saya itu adalah satu usaha yang sia-sia. Ya, tak mustahil. Memang tidak mustahil. Tidak mustahil untuk nak tukar kerajaan. Kalau kita nak ada duit, bayar aja. Tak mustahil. Tetapi adakah itu akan dapat menyelesaikan masalah yang paling utama, reformasi? Adakah itu akan dapat membaiki negara? Adakah itu akan dapat membaiki imej kita? Saya tak nampak benda itu akan berlaku. Fokus utama kita sebenarnya kena memperbaiki imej kita dahulu. Suka atau tidak, 22 bulan
yang kita bina itu akhirnya membina image negatif kepada Pakatan Harapan. Membina image negatif kepada parti-parti komponen. DAP masih lagi tidak dapat keluar daripada pandangan negatif masyarakat Melayu. Amanah masih lagi tidak dapat keluar daripada kepompong dilihat sebagai so-called anak haram daripada PAS. Ini bukan saya cakap. Ini so-called academician yang cakap. Kita kena keluarkan, brandkan dalam bentuk yang baru. Jangan marah saya cakap macam tu. Apabila saya cakap demikian, kenapa saya cakap demikian? Itu pandangan orang. Itu yang persepsi yang mereka bawa. Jadi bagaimana kita nak membunuh persepsi ini dan membina persepsi baru? Bagaimana kita nak membawa image baru? Bagaimana kita nak membawa satu hala tuju yang baru? Itu persoalan utama yang kita kena fikir sebenarnya. Bagaimana kita nak membawa branding yang baru, keluar kita daripada kepompong male chauvinist pula. Keluar daripada kita kepompong apa nama orang kata, parti Cina. Keluar daripada kepompong anak haram PAS. Kita kena keluar daripada kepompong itu. Bagaimana? Bagaimana Parti Keadilan Rakyat ini nak keluar daripada kepompong hanya nak menaikkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Bagaimana? Bagaimana kita nak membawa agenda sebenarnya, agenda reformasi? Kita nak bagi tahu kepada rakyat, Anwar jadi Perdana Menteri hanyalah alat untuk mencapai matlamat. Matlamatnya apa? Reform, kebaikan, memperbaiki, menjadikan negara ini lebih baik. Jadi Datuk Seri Anwar kena jadi Perdana Menteri. Tapi kalau ditakdirkan tak sampai rezeki dia menjadi Perdana Menteri, bukanlah petanda itu akhirnya orang kata tak tercapai matlamat itu. Sebab kita kena faham alat dan matlamat. Beza alat dan matlamat. Matlamat kita adalah memasak. Alat kita adalah pisau. Kita nak kena ada pisau untuk memasak. Tapi adakah bermakna tak boleh memasak kalau tak ada pisau? Kita perlu ada kuali untuk memasak. Adakah tak boleh memasak kalau tak ada kuali? Maksudnya alat itu kita perlu kalau ada, very convenient. Tetapi kalau tidak ada, kita boleh cari, kita boleh reka, kita boleh bina. Sebab itu kita kata matlamat kita adalah dalam konteks masak tadi, untuk apa makan? Kenapa untuk makan? Untuk kenyang. Kenapa untuk kenyang? Menyihatkan badan. So matlamat paling utama menyihatkan badan. Untuk memastikan kelangsungan hidup, survivability. Nak hidup, makan ni nak hidup. Sama juga dengan reform. Matlamat kita reform. Islah, tajdid, memperbaiki. Menjadikan negara ini lebih baik. Itu matlamat. Alat yang kita boleh gunakan. Jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat jadi kerajaan. Kenapa? Yang ni kita kena beritahu rakyat. Kalau sekiranya kita nak bawa jalan yang baik, kita kena naik kenderaan yang baik. Bukan maksud yang lain kenderaan lain itu tak mampu nak bawa kita ke tempat itu. Tapi kadang-kadang dia lambat. Tak mencapai matlamat. Driver dia culas. Driver dia liar. Driver dia memandu terlalu laju. Boleh menyebabkan kemalangan. Ini yang berlaku kepada Barisan Nasional. Awal asal matlamat mereka betul baik. Untuk membantu orang Melayu Bumi Putera. Tetapi setelah years and years and years and years going by, akhirnya mereka melihat mereka boleh cari makan dengan politik. Adakah orang Parti Keadilan tak boleh cari makan? Ada yang tak ada cari makan dengan politik? Ada. Mereka ini dikenali sebagai kumpulan kartel. Dan akhirnya ada di antara mereka yang ada dan ada di antara mereka yang keluar daripada Parti Keadilan Rakyat. Dan membentuk, kita tengok Azmin dan sebagainya, membentuk. Now, balik kepada persoalan kita tadi, membentuk Pakatan Harapan yang lebih kuat. Adakah Pakatan Harapan itu boleh bertahan atau tidak? Adakah Pakatan Harapan itu boleh bertahan atau tidak? Jawapan mudah saya ialah, kalau kita tidak memperbaiki imej ini dengan bekerjasama ke arah satu common goals dan menggunakan satu matlamat yang sama, maka kita tidak akan nampak Pakatan Harapan yang lama. Saya boleh katakan bahawa Pakatan Harapan berkemungkinan tidak boleh bertahan lama sekiranya kita tidak mampu nak membawa imej yang luar utama. PRU ke-14, PRU ke-15 tidak akan lama lagi. Berkemungkinan kalau bertanding dalam PRU ke-15, tanpa ada satu imej branding yang kuat, tanpa ada satu kerjasama branding yang kuat di antara semua parti, saya tak nampak bahawa Pakatan Harapan boleh bertahan lama. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok, majoriti kawasan di mana UMNO menang adalah kawasan pedalaman ataupun semi-urban area.
semi-urban area and semi-urban area and rural area, semi-rural area lah kita katakan, adalah di mana kawasan UMNO berkuasa kerana kebanyakan orang Melayu tinggal di kawasan ini. Jadi imej Pakatan Harapan, bagaimana kita nak sampaikan kepada orang Melayu? Kita tahu majoriti orang Melayu adalah pengundi yang boleh mengundi kita. Apa branding yang kita bawa? Nampaknya setiap parti membawa branding mereka sendiri. Mereka tak mampu membawa Pakatan Harapan. Dan kalau tak mampu nak bawa Pakatan Harapan, bagi saya persoalan mudah saja. Bubarkan. Bubarkan Pakatan Harapan, kita pergi dengan parti sendiri. Pergi dengan parti sendiri. Bukan kita tak pernah buat pun. Barisan Alternatif Pakatan Rakyat, kita pernah buat. Kita ada satu coalition, tetapi bila kita bertanding, kita menggunakan logo kita sendiri. Kita menggunakan logo kita sendiri. Bagi saya, itu adalah lebih baik sebenarnya. Sebab apa? Pakatan yang ada loose coalition ini akan mewujudkan satu pakatan yang tidak ada the big brother. Amanah sendiri cakap dengan saya. Apa? PKR ni nak jadi the big brother ke? Abang Long ke? Kalau tak nak Abang Long, dan kita tak payah ada Pakatan Harapan. Oh, kalau macam tu, tak apalah. Kenapa pula tak boleh kena ada Abang Long dalam apa? Kalau kita dalam Pakatan Harapan ni, tak payahlah kita ada Abang Long. Kita bahagilah sama rata. Ya, boleh bagi sama rata kalau semua sama kuat. Itu je. Kalau semua sama kuat, Amanah boleh kata bahawa mereka mempunyai kekuatan yang sama. Sama dengan PKR. Sama dengan PAS. Sama dengan DAP. Dan bolehlah. Kita boleh bagi sama rata, tak ada masalah. Kami ada kekuatan yang sama. Buktikan. Buktikan. Itu je. Buktikan dengan kekuatan masing-masing. Itu sahaja saya cakap. On the ground. Tak payah tipu diri sendirilah. Bolehlah buat 10 video pun hentam saya lepas ni. Proof it to me. Kelantan. Terengganu. Proof. Buktikan. Sarawak. Amanah tak kuat langsung dekat Sarawak. Sabah. Satu kursi bolehlah. Saya tahu Amanah tak kuat langsung dekat Sabah. Saya tahu yang bertanding dekat Keramat tu pun memerlukan bantuan jentera daripada PKR. Sebab parlimen di Putatan itu adalah Awang Saini, orang PKR. Dia masih memerlukan bantuan daripada orang-orang PKR untuk membantu dia berkempen. Hakikat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya bercakap macam ni? Saya nak bagi kesedaran awal. Jangan bila dah sampai pilihan raya di depan pintu, baru kita nak sibuk pada waktu itu. Kalau betul ada masalah, kita fikirkan sekarang. Saya selalu cakap macam ni. The first step towards solving a problem is to recognize there is a problem. Saya translate dalam bahasa Melayu, takut-takut orang tak faham. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah untuk mengakui bahawa ada masalah. Kena akui dulu. Ya, betul. Pakatan Harapan ada masalah. Ada masalah image. Ada masalah branding. Kena akui. Kena mengaku. Ya, Amanah tak ada grassroots. Mengaku dulu. Jangan rasa bodoh sombong. Jangan rasa macam, engkau ni cakap je lebih. Engkau tu siapa? Nak bercakap tentang ni dengan kita orang. Engkau bukan parti kita orang pun. Ya, saya bukan parti anda. Tetapi saya going on the ground. Saya bergerak di jalan. Saya bergerak di bawahan. Kita tahu. Kita tahu what's going on. Kita ada rakan-rakan kita daripada dalam. Kekuatan kita ada. Dan saya tahu maksud jentera itu apa. Maksud jentera itu bukan sekadar jumlah ahli di tempat tersebut. Anda boleh buat satu majlis ramai-ramai, datang 1,000 orang, jadikan semuanya ahli Amanah atau ahli DAP atau ahli PKR. Tapi bukan 1,000 orang itu pergi sokong anda tau. Macam mana jentera, kekuatan anda? Kalau datang pilihan raya, mampu tak anda datangkan pacar semua, polling agent, counting agent, di semua daerah mengundi, di semua saluran? Mampu tak? Kalau masih tak mampu, maka tidak ada lagi kekuatan. Belum ada lagi kekuatan yang ada. Itu saya kata tadi, balik kepada persoalan utama, sentral, iaitu mengaku kita ada masalah. Mengaku. Jangan ada lepas ni konteks saya. Iswadi, jangan cakap macam tu, Iswadi. Iswadi, jangan buat macam tu, Iswadi. Iswadi, tak elok cakap macam tu. Tak. Kalau ada yang cakap saya tercakap tu, betul tak apa yang saya cakap? Kalau betul apa yang saya cakap, soalan seterusnya, first, kena recognize there is a problem. Kalau dah recognize there is a problem, good. That's good. Seterusnya, berfikir macam mana nak selesaikan masalah yang pertama tadi. Baru betul.
Recognize, ya, kita ada masalah. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah branding? Macam mana kita nak selesaikan masalah cyber trooper? Macam mana kita nak selesaikan masalah image kita buruk dekat kawasan pedalaman? Di kalangan orang Melayu, di kalangan orang Cina, di kalangan orang India, di kalangan orang Iban, Kadazan, Bidayuh, Kenyah, Kayan dan sebagainya. Macam mana kita nak sampai di kawasan-kawasan di mana tak ada internet yang boleh sampai? Macam mana kita nak pergi di setiap orang sebelum pilihan raya itu pergi? Macam mana kita nak membentuk grassroots? Macam mana kita nak membentuk jentera? Bagaimana kita nak membentuk kekuatan? Bagaimana kita melahirkan leader-leader di kawasan-kawasan masing-masing? Bagaimana kita nak menghadapi kekuatan Barisan Nasional dan jentera-jentera dia? Kekuatan Perikatan Nasional dan jentera-jentera dia? Kekuatan mereka yang mempunyai duit selama ini. Bagaimana kita nak menghadapi? Persoalan-persoalan ini, kalau kita fikirkan sekarang, tak perlu tunggu pilihan raya. Kita akan membentuk kekuatan yang baru. Sebab itu bila saya buat kekuatan, saya buat bina negara, saya buat tim bina negara, saya buat neo-reformist. Apa tujuan dia? Kita buat satu gerakan dan gerakan ini adalah untuk menampung parti. Gerakan untuk menampung parti. Gerakan untuk mendokong parti. Dia letaklah nama apa sekalipun. Saya punya tim Adil 13. Saya ada neo-reformist. Saya seluruh Malaysia ada bina negara. Atas tujuan apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk manusia-manusia yang mempunyai visi yang sama, misi yang sama, tapi ni mungkin dia tak nak join pun PKR. Mungkin dia tak nak join pun DIP. Mungkin dia tak nak join pun Amanah. Tetapi mereka bekerjasama membentuk, memikirkan macam mana nak mengarahkan negara yang lebih baik. Mungkin sekarang ini kita tak nampak lagi cara dan tata cara. Mungkin kita tak nampak lagi cara dan hala tuju. Tetapi yang penting, kita sudah mula mengorak pemikiran yang sama. Saya nak bagi tahu dengan tim bina negara. Saya buat tim bina negara itu, tujuan dia apa? Saya nak alignkan pemikiran. Mungkin ada di antara mereka yang dah join, tiba-tiba dia keluar. Tak apa. Kita nak alignkan pemikiran kita. Kita nak alignkan usaha kita. Mungkin anda tak suka, tak apa. Mungkin tak nampak lagi, tak apa. Tetapi percayalah. Saya dah dalam politik ni lama. Ada masa, ada keadaan di mana kita akan memerlukan usaha dan tenaga anda. In fact, sekarang pun dah ada. Kita dah jumpa dah. Orang-orang yang kita tak sangka sebelum ini sebenarnya, kita ingatkan tak boleh buat kerja. Rupanya dia lebih buat kerja. Lebih baik dia buat kerja daripada orang dalam parti sendiri. Kita tak sangka kan? Tapi inilah golongan-golongan yang kita boleh petik. Kadang-kadang kita tak sangka. Kita tak sangka. Rupanya dalam grup saya tu ada seorang magician. Ada magician yang profesional, yang buat magic. Professional magician. Saya ni minat magic juga kan. Ada juga dalam grup itu seorang pakcik yang tua. Tetapi punya fikiran yang sangat kritis. Ada rupanya dalam grup itu tak join parti mana-mana pun. Tetapi punya informasi-informasi yang sangat menarik. So kita mengumpulkan manusia-manusia dalam pelbagai background, pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai kebudayaan daripada pelbagai negeri. Akhirnya kita dapat membentuk satu pasukan yang unik. Tujuan apa? Mendukung tadi. So menjawab persoalan utama. Adakah Pakatan Harapan itu boleh bertahan atau akan berkubur? Sebenarnya dia bergantung kepada apa usaha kita sebelum ini. Number one, kita recognize ke tidak kita ada masalah. Number two, apa usaha kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya kata, adakah PKR akan bakal berjalan sendiri? Bergantung. Bergantung adakah mampu kita dapat mempertahankan Pakatan Harapan atau tidak. Bagaimana kita mempertahankan Pakatan Harapan? #stay kawan. Tak boleh ke kita memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tuntas? Oh, kita kalau Syafiq Abdal ada majoriti. Majoriti itu datang daripada siapa? Mahathir. Kalau Mahathir itu ada majoritinya, kenapa tak pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kenapa kita masih berlolak-dalih dengan perkara tersebut? Kalau dia betul-betul ada nak majoriti, nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tidak ada option lain melainkan nak bagi. Dahulu dia boleh bagi dah. Tapi kenapa kita lagi mempersoalkan, oh kita kena tunggu Mahathir. Mahathir ada majoriti. Anwar tak ada majoriti. So what kalau Anwar tak ada majoriti? So what kalau Anwar tak ada majoriti? Selepas ini, PRU 15, persoalan kita nak pergi dengan siapa? Nak pergi dengan Anwar ke nak pergi dengan Mahathir? Nak pergi dengan Anwar ke nak pergi dengan Mahathir? Itu je. PRU 15 nanti, DAP dengan Amanah nak pergi dengan siapa? Nak pergi dengan PKR ke nak pergi dengan Pejuang? Itu saja. So kalau nak decide sekarang. Nak decide sekarang. Tak payah kita tunggu terlalu lama. Apa ni ramai bantai ni? Tak apa.
Tak apa. Sebab saya kata apa? Saya tahu ada di golongan yang di dalam amanah, di dalam DAP yang sekarang ini mahu kembalikan semangat setia kawan tu. Dan saya dokong dan sokong mereka. Bahawa dalam equation kita, dalam formula kita, tidak ada lagi Tun Mahathir. Tidak ada lagi pejuang. Pakatan Harapan adalah Pakatan Harapan. Warisan pejuang dan sewaktu dengannya itu boleh bekerjasama. Tetapi tidak boleh menentukan hala tuju Pakatan Harapan. Kalau mahu melihat Pakatan Harapan tidak berkubur. Fahami konteks yang saya nak cakap. Fahami teks yang saya cakap. Jangan ambil ayat saya separuh-separuh. Lepas itu buat satu video, lepas itu kata Iswardi macam ni, macam ni, macam ni. Fahami dulu. Baru boleh kita bergerak ke depan. Nak belajar branding, belajar dulu. Macam mana saya buat branding. Okey? Dinner kita 3 hari bulan 10. Siapa berminat, seperti biasa macam saya kata, bolehlah hubungi admin saya di nombor berikut, iaitu 0146402434. 3 hari bulan 10 kita buat dinner, kita tengok result keputusan Sabah, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Hubungi admin saya 0146402434, table 2,000, 5,000, 20,000 dan 50,000. Tapi kita buka untuk 2,000 lah sekarang ni. Kalau sekiranya ada, kita jumpa lagi 3 hari bulan 10 insya-Allah. Yang penting selamat malam, selamat beristirahat. Saya mohon maaf kerana kelewatan. Kita jumpa lagi. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.